Selamat Fitri, dan ini suatu yang penting yang sebenarnya menjadi kebimbangan rakyat Malaysia, terutamanya pengguna-pengguna yang menggunakan barangan-barangan atau membeli barangan kulit. Kadang-kadang kita sedar, kadang-kadang tak sedar, kadang-kadang ada juga pihak yang tidak tahu tentang bentuk ataupun corak kulit babi itu sendiri. Jadi hari ini kita akan berbincang tentang perkara ini yang semakin membimbangkan, tapi ia hanya macam tenggelam timbul begitu saja. Kalau boleh kita dapatkan penjelasan dengan lebih lanjut dan bagaimana untuk kita menangani masalah ini. Bersama saya di studio hari ini adalah Datuk Dr. Makmur Osman, Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk sudi datang. Datuk akan cerita lebih lanjut mengulas tentang isu ni yang mungkin Datuk boleh jelaskan sedikit, sebab ini bukan isu yang betul-betul hangat diperkatakan. Tiba-tiba keluar, kemudian hilang sekejap, kemudian keluar, hilang sekejap. Tapi tidak begitu dibincangkan dengan cara menyeluruh. Ya. Okey, isu ini barangkali kalau kita buat perbandingan antara isu pakaian dan isu makanan yang mengandungi unsur-unsur babi, makanan lebih kita bagikan pertumpuan. Akan tetapi oleh kerana penggunaan barangan kulit ini semakin meluas, yang kedua, begitu hebatnya teknologi sehingga boleh menyukarkan kita. Kalau dulu kita seeing is believing, now seeing might deceive you. Kerana kita dapati bahawa dengan teknologi yang sedia ada ini, ciri-ciri pathognomonic, ciri-ciri yang sangat peculiar untuk kulit babi itu akan boleh dihapuskan. Sehingga kita tidak tahu bahawa itu sebenarnya adalah kulit babi. Oleh itu, saya merasakan bahawa dengan adanya pendekatan yang diambil oleh KPDNKK ini dan juga JAKIM untuk memastikan bahawa semua barangan kulit ini mesti mendapat pengesahan halal, adalah satu langkah yang memang kita telah tunggu lama. Walaupun kita masih mengharapkan lagi supaya ada satu akta induk, akta produk halal, bagi membolehkan isu ini ditangani dengan cara yang lebih berhemah dan lebih bagus, sebab saya dapati bahawa seolah-olah antara kementerian dan kementerian, jabatan dan jabatan kurangnya komunikasi. Sebab kita tahu bahawa semua barangan kulit, terutamanya yang diimport, mesti melalui customs. Barangkali di sana diikrarkan barangan lain, maka kita mungkin tidak perlukan teknologi untuk memastikan apakah barangan tersebut. Yang kedua, kita mungkin memerlukan satu one-stop center di situ, di mana ada pegawai veterina ke, ada pegawai JAKIM di situ ke, ada pegawai yang bertanggungjawab bersama dengan teknologi untuk memastikan atau kita pastikan segala barangan kulit, barangan atau untuk makan ini, kosmetik dan sebagainya itu ada saja unsur haiwan, ia mesti melalui proses penyaringan. Maka itulah saya percaya bahawa kalau ada akta baru sekarang ini, kita hanya boleh menerima keputusan daripada Jabatan Kimia Kerajaan saja. Barangkali mungkin kita kena lihat supaya kita boleh melantik makmal-makmal yang mempunyai kelengkapan yang sama canggih, mengikut protokol yang sama, supaya sebelum masuk itu telah kita kesedaran pasti. Sebab saya percaya ramai orang terkena, terutamanya macam ni, harinya kasut ni, insyaAllah kasut ni confirm Mudah-mudahan. kasut kahwin. Bukan. Dia kadang di inner soul. Mana kita nak tengok nak belik, tak ada. Dah pakai baru tahu. Kadang-kadang kita punya purse, kita punya bag, selalu yang bahagian inner dia letakkan dalam itu. Dan bagi seorang kata, inner tak apa, kita tak sentuh. Tapi sentuh apa susah, kita sama. Jadi kadang-kadang kita nakkan supaya begini. This is a free trade country, semua boleh berniaga. Kita nakkan ialah transparansi, jujur dan amanah. Sebab itu kalau ada akta tadi, the burden of proof terletak kepada pengilang, kepada pengimport. Di mana pengilang mesti mengikrarkan dengan betul bersama dengan third party certification. Okey, ini barangan memang kata calf leather ke, daripada kambing, biri-biri dan sebagainya. Supaya kita yakin bahawa pengesahan itu pengesahan yang third party. Yang kedua, kalau ia barangan yang berasaskan babi, mesti letakkan dalam casing yang betul dengan kita panggil labeling yang betul. Masalahnya sekarang kita di negara kita adanya akta penglabelan. Tetapi macam saya tidak ada komunikasi. Sepatutnya yang betul-betul boleh menterjemahkan bahasa itu ialah Institut Abian Negara, misalnya terjemahan negara. Lepas tu mungkin kita bagikan kuasa kepada Jabatan Bahasa Pustaka, memastikan bahawa bahasa ini betul. Kerana bahasa itu
kulit senanglah kulit babi atau tidak, tapi kadang digunakan istilah porcine. Orang mungkin porcine ni apa babi. Sebab itu kita kena faham. Okey Datuk, kita nak panjangkan perbincangan ini lebih lanjut sebab ini lebih menjurus kepada the end user, iaitu pengguna. MHR ada buat tinjauan untuk mendapatkan pemahaman orang ramai sejauh mana, selain daripada pengalaman tu antara ramai yang dah ada pengalaman terkena terbeli produk, tapi ada juga yang masih tak tahu beza antara kulit babi dengan yang bukan kulit babi. Jadi mari kita saksikan tinjauan terlebih dahulu. Terdapat pelbagai jenis kasut, beg, tali pinggang dan juga dompet yang diperbuat daripada kulit dijual di pusat membeli belah. Kebanyakan penggemar barangan kulit sanggup berbelanja besar semata-mata ingin memiliki barangan tersebut. Produk keluaran antarabangsa lazimnya menggunakan kulit haiwan seperti anak lembu dan juga buaya. Tidak kurang juga beberapa barangan kulit yang diperbuat daripada kulit khinzir. Kru MHI melakukan tinjauan untuk mengetahui sejauh mana orang ramai dapat mengenal pasti perbezaan barangan yang diperbuat daripada kulit khinzir dan juga haiwan lain. Tahu tak ni kulit yang diperbuat daripada kulit apa? Ya, saya tahu ni. Sebab yalah, melalui saya pun pernah hampir mengalami pengalaman yang sama lah. So, ia ni memang ikutkan kulit khinzir lah kalau ikut pada pengalaman saya melalui pembacaan pada internet dan juga buku-buku lah. Yes. Macam mana nak membezakan kulit haiwan biasa dengan kulit khinzir? Tak silap saya, kulit khinzir ni dia ada 3 titik hitam dekat situ lah. Maksudnya pattern dia tu macam 3 dot lah. Macam tu. Abang pernah tak ada pengalaman terbeli ataupun nak beli barangan ni? Memang hampir lah dalam tahun lepas jugalah. Hampir terbeli, nasib baik. Kebetulan sebelum tu kita ada buat research sikit, kita ada baca-baca sikit. Ada hampir lah terbeli sebenarnya. Tapi nasib baik tak beli je lah. Abang tahu tak ni kulit apa dan ini kulit apa? Tak tahu lah. Abang tahu tak macam mana nak membezakan kulit khinzir dan kulit haiwan biasa? Itu pun saya tak tahu. Pernah tak ada pengalaman terbeli ke ataupun hampir terbeli barangan? Buat masa ni tak adalah. Sebab kalau pergi kedai-kedai supir komplek pun ada nampak ada orang asing-asingkan barang. Tak tahulah tu kulit apa kan, tapi diorang ada asing-asingkan antara barang ni dalam plastik. Ini adalah contoh kulit yang dibuat daripada kulit khinzir dan ini pula yang daripada kulit haiwan biasalah. Okey. Akak pernah tak terbeli barangan kulit yang dibuat daripada kulit khinzir? Okey, rasanya tak pernah lah sebelum ni sebab biasa beli kulit-kulit yang biasa, yang pergi kedai biasa. But kadang-kadang ada kedai yang dia akan tulis tu adalah pig skin. But one of my friend dulu pernah beli kulit tu tapi return balik lah kat kedai tu. Akak tahu tak macam mana nak membezakan kulit haiwan biasa dengan kulit khinzir? Tak sangat sebab dia punya pattern pun lebih kurang sama. So kita tak boleh nak bezakan antara kulit khinzir dengan kulit biasa. Dapat membezakan pun kalau dia letak logo ataupun tanda itu adalah pig skin. Itu kita boleh bezakan. Tapi kalau dia tak letak benda tu memang kita tak boleh nak bezakan. Okey, nampaknya berdasarkan tinjauan kami ada juga segelintir yang tak tahu membezakan di mana satu kulit babi atau kulit khinzir dengan kulit haiwan lain. Mari kita tunjukkan sekali lagi untuk memastikan anda betul-betul jelas bagaimana rupa bentuk dan kalau dapat melihat tekstur je, ini dia. Kulit babi ada 3 titik di situ dan kemudian kalau nak tahu antara beza antara yang sintetik ataupun yang betul, yang sintetik biasanya coraknya boleh dikatakan sama. Corak 3 titik tu kalau nampak berbeza-beza ataupun kepelbagaian 3 titik tu, maknanya itu kebarangkalian adalah kulit babi. Jadi janganlah terpedaya. Baiklah, bersama kita Datuk Dr. Mahmud Osman, Setiausaha Agong PPIM bercerita tentang situasi barangan atau produk kulit babi yang terdapat di Malaysia ni. Tadi Datuk sebutkan tentang pengilang itu perlu memperjelaskan dari segi label. Datuk, kita ada 2 minit saja. Kita nak dapat sebanyak mungkin benda Datuk. Yang pertama sekali kita kena tahu bahawa kalau kulit babi ni dia natural. Kalau sintetik tu maknanya kita rekayasa. Natural ni dia masih ada bulu roma dia. Memang pattern bulu roma macam tu. Kalau sintetik memang tak ada pattern bulu roma tu. Yang kedua, kalau yang raw ni boleh bau lah. Lepas tu yang ketiga, mungkin kita tengok dari segi penyerapan air dan sebagainya. Memang sukar untuk kita mengenal pasti. Sebab itu bagi saya nak mencadangkan supaya melentur buluh biar berebungnya. Di pihak sekolah,
kita ajar ini kalau nak kenal kulit ini kulit. Mungkin kita ada gambar dia, kita ada dalam mikroskop punya picture, ataupun kalau dia sampai di peringkat kita panggil kedai-kedai ini, sepatutnya kita ada satu kios tertentu, yang mana kita boleh kalau kita tengok barcode ada barcode reader, mungkin ini kita boleh ada satu mikroskop nak tengok, supaya kita tengok kalau mikroskop pun barangkali kata pembesar supaya kita kena pasti bahawa itu adalah barangan kulit apa. Karena bagi saya ini sangat penting. Memang sebagai pengguna kita sepatutnya diberi bantuan untuk memudahkan kita membuat keputusan. Namun demikian, sebahagian daripada peniaga-peniaga ini take for granted. Kerana dia kata bagi mereka asal ia boleh menjual barangan tersebut, maka dia jual. Maka saya ingin juga menyarankan kepada pihak peniaga bahawa mereka mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahawa barangan itu barangan yang sah digunakan oleh umat Islam atau boleh digunakan oleh umat Islam kerana ia melibatkan kesempurnaan ibadah kita. Jadi Datuk, okey, tadi Datuk sebut tentang penjaringan di peringkat pintu masuk. Okey, kemudian tanggungjawab pihak pengilang untuk betul-betul memaklumkan, termasuklah pihak ketiga untuk melakukan. Dan pada masa sama Datuk sebutkan tentang komunikasi antara pihak kementerian ini dan juga di penghujungnya sebelum pengguna itu mendapatkan produk itu. Yang mana sebenarnya lebih perlu diutamakan? Saya rasa dia perlu utamakan di pintu masuk. Sebab di situ setiap pintu dia masuk itu memang by container. So senang kita nak kenal pasti. Sebab kalau dah masuk ke dalam pasaran, dia sangat sukar untuk kita kenal pasti Karena dalam pasaran ini dia ada camouflage pula. Kadang-kadang tu dia ada tambahan yang lain. Mungkin kulit itu dia letakkan surface yang lain untuk nampak lebih berkilat dan sebagainya. Maka dia akan melitupi ataupun camouflage ciri-ciri asli, ciri asal tadi Bagi saya itu yang mesti diberikan penumpuan sepenuhnya lah. Dan sudah tentulah di peringkat yang kedua adalah di peringkat kedai. Kerana di peringkat kedai ini dia mempunyai SOP tertentu. Dia mungkin perlukan dapat sertifikasi pihak ketiga dan mungkin dia mempunyai barangkali lah pakar-pakar ataupun pegawai yang tertentu yang telah pun terlatih bagaimana nak mengenal pasti. Sebab bagi saya ini sangat penting dilakukan. Namun demikian sebagai pengguna kita punya hak kita. Hak kita adalah mendapat pengetahuan yang betul, maklumat yang betul. Yang kedua hak untuk mendapat ganti rugi. Sekali tadi kita dalam kes itu dia hanya pulangkan semua tapi tak ada ganti rugi. Bagi saya dia patut mendapat ganti rugi kerana dia sedikit sebanyak telah menyebabkan kesan psikologi kepada kita dan menambahkan kerja sikitlah nak pergi samak dan sebagainya. Tapi bayangkan kalau benda itu letak segala tempat, nak samak semua tempat ke? Ini juga persoalan-persoalan yang harus timbul kerana bagi saya dia ada implikasi dan natijah yang tertentu. Saya sangat berharaplah dengan pendekatan yang diambil oleh KPNKK dengan JAKIM baru ini memperkenalkan SOP baru ataupun penyampaian tentang persediaan produk berkaitan kulit ini, maka saya rasalah telah sampai masanya semua pihak duduk semeja untuk memberikan satu standard prosedur yang jelas. Bermula daripada pengimportan, pintu masuk, di gudang, di kedai dan pengguna ini mesti sentiasa diberi maklumat. Misalnya katakan ini barangan kulit apa, dia mesti ada tulis maklumatnya begitu. Yang ini sangat penting. Di kedai kebanyakan ada pelabelan seperti ini. Adakah ini memadai sebegini? Penglabelan itu telah memadai, tapi lebih bagus kalau dia letakkan satu sudut yang memang khas untuk non halal produk. Satu. Lepas itu yang kedua, kalau boleh itu diletak dalam casing yang transparent, yang orang boleh nampak. Kadang-kadang tak transparent, dah buka kasut, dah belik-belik, dah pegang, baru tahu sikit pasal dia dekat dalam inner sole baru tulis. Bagi saya penting itu semua. Maknanya lebih sesuai, lebih wajar kalau letakkan di kawasan yang khusus. Itu betul-betul yang kulit babi produknya, bukan dicampur aduk dengan produk. Dia boleh kalau di tempat itu bukan kalau barang kulit, barang kosmetik, barangan lain-lain, kadang brush apa semua tu, semua satu tempat lah. Okey, Datuk, saya nak tanya Datuk jawab ya ataupun tidak saja untuk sebagai penutup ni. Adakah SOP untuk barangan kulit ini sama ketatnya seperti bagaimana kita SOP untuk memantau makanan-makanan produk halal ini? Ya, dia kena sama. Kena sama. Dia tak bila itu ada piawaian standard, dia mesti sama. Bagi saya kalau kita ada perbezaan ini akan ada loophole dan orang boleh pergunakan loophole tersebutlah. Kelemahan-kelemahan yang sedia ada. Datuk, terima kasih banyak. Masa yang singkat kita dapat ketahui banyak. InsyaAllah kita akan panjangkan produk cerita tentang produk kulit babi ini dan betul-betul memberikan pemahaman. Jadi kalau ada maklumat yang disebarkan, diberikan kepada anda, janganlah
mengabaikan atau memandang remeh perkara ini. Sebab kita ni orang Islam kena betul-betul meneliti perkara seperti ini. Datuk Dr. Mahmud Osman, Setiausaha Agong Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Terima kasih sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak berehat seketika, selepas ini nak bersama dengan Datuk Haziq untuk segmen Guaman tentang isu ataupun situasi apabila pinjaman anda ditolak atau diterima oleh pihak bank selepas dalam Malaysia hari ini.